Okey, sementara kita sedang berehat syuting, dan saya dengan Zahara ni jumpa sebuah kereta Land Cruiser. Ini sebuah Land Cruiser di Besut ya. Ini memang jentera dikatakan dia pernah menang World Championship ke something like that di Malaysia, nombor 2. Tapi sebelum ni body lain lah. Nampak Zahara ni pun dah dengan excitednya nak buat review. Teruja lah. Saya kereta lagi purba dari ni, tapi ini dah betul-betul sebab dia ada axle. Dia memang kereta mainnya. Saya ni ada acah je. Okey, pasal 4x4, saya ajak Zahara ni dengan saya sekali kita buat review kerana dia lah kira orang yang kira mahir dalam 4x4. Jadi dia boleh terangkan apa adanya dalam kereta ni. Jom kita dengar apa Zahara ni punya explain kat kereta ni, Land Cruiser. Okay, ini sebuah LC Shorty. LC ni ada dua, satu yang panjang, satu Shorty. So dia untuk ada 2 penumpang saja. Okay. Driver dengan penumpang boleh masuk. Info yang saya dapat daripada orang yang lebih faham tentang kereta ni, sebenarnya memang LC ada yang Shorty, tapi ni bukan yang Shorty. Dia dah potong daripada LJ. So dia potong dan dia pendekkan. So nampak dah jadi macam Shorty. Jadi agak kreatif dan enjoyness tu saya tak tahu sebab saya tak bawa. Saya kena bawa. Saya kena tahu lah kenapa lebih baik Shorty atau tidak kan. Tapi untuk saya dia mungkin nampak lebih ringan lah bila dia Shorty. Dan lebih mungkin boleh aktif kot. Dia boleh panjat lebih senang mungkin pasal dia Shorty. Mungkin kita kena tanya dengan orang yang dah handle mission ni lah, jentera ni. Dan ini enjin diesel, cuma saya tak sure ini apa yang dia dah buat sebab owner dia tak ada kat sini. Okey. So spesifikasi yang sebenar kita kena tunggu pada owner lah. Okay. Tapi kalau tengok kan memang enjin ni dah ditukar. Sebab tadi saya tengok yang bawa tu dia nak start dia agak susah. Jadi bila dia start susah dia nak masuk kunci tu kita tahu dia dah tukar enjin. Tapi kita panggil ni Land Cruiser Shorty lah. Okey. Sebab dia pendek ni dan dia agak kita boleh kategorikan sebagai rare punya 4x4 sebab tak banyak orang pakai. Dan susah nak dapat berbanding dengan LC yang panjang tu. Itu kita boleh dapat kat mana-mana. Dan body dia sangat tough. Kelebihan LC ni dia memang agak king kat dalam off-road. Dan kalau kita tengok dari depan ni, bulba ni dia gunakan bulba yang dah compact ke dalam sebab dia lebih mudah sebab dia tak nak berat kan. Sebab kereta ni dah lift up dengan axle, so dah lengkap dengan winch dekat sini. Dan bulba ni untuk saya suka ringkas sebab bila kebanyakannya pattern orang modi untuk 4x4 dia suka buat ke dalam. Dia berbanding dengan kereta-kereta macam ni Hilux ni suka ke depan kan. Yang besar-besar tu. So dia akan weight akan lebih dan lagi satu dia akan lebih nampak seksi pada sini. Axle ni nampak. Ni dah letak axle. Axle ni sangat penting lah untuk main 4x4 ni. So dekat sini kat belakang ni ada bush ni. Semua dah ada, cantik dah, best dah untuk main 4x4. Bila ada axle ni, bila jalan yang tak rata dan jalan-jalan yang ekstrim, dia lebih kuat. Okay. Kalau kita tengok kan brake system dia pun dia dah tukar dekat sini. Cuma lihat mungkin kereta ni baru lepas main kot. Ada banyak perlu owner baru perlu buat banyak benda pada sistem brake dia. Kalau kita tengok disc brake dia macam dah tak boleh nak skim lagi dan ada sedikit leaking kat sebelah sana. Maknanya brake ni dah makan sebelah kiri. Lebih kurang kereta saya kena kat sebelah kanan, dia kena sebelah kiri. Ini disebabkan dia ada airlock ke apa ke macam mana? Dia ada lock brake. Bahkan kereta-kereta 4x4 akan ada letak lock brake. Nanti kejap lagi kita tengok kat dalam dia. Jadi saya rasa dalam pun akan leaking biasanya. Kalau kita tengok lampu dia dah tukar LED. Ini bukan lampu original dia. Ni LED ni macam ni lah. Sebelah sana dah masuk air dah. So lampu ni akan lebih terang lah. Cuma dia tak ada menggunakan spotlight dan sebagainya. Mungkin dia jarang jalan malam. Biasanya kereta-kereta macam ni akan ada. Cuma ada sikit lah kecil. Dia kecil aja lah. Ni 2 je. So yang menarik dan istimewa dia exhaust dia. Lalu orang letak kat belakang kan. Dekat sini dia modify, dia tebuk pada hood depan. Nampak? Cuma dia sayang sikit hitam lah. Ini semua dah keluar dah hitam lah. So dia dah kena sampai kat cermin tu. Ni hardcore. Mungkin tak tahulah owner baru lebih minat macam ni atau kalau nak lebih baik lagi kita boleh alihkan. Alihkan ke tempat lain cuma di atas, di belakang atau ni. Dia mungkin lebih seksi sebab driver boleh nampak asap dia kot. Mungkin itu yang dia suka. Dia nak feel tu mungkin dia nak feel tu. Tapi dia akan korbankan ni lah. Nampak dia hitam. Nampak. Saya pun tak tahu kenapa dia minat ni sebab saya jarang tengok orang tebuk dekat tengah. Ini first time.
Sepatutnya ke tepi sikit kan. Ke tepi ataupun biasanya dekat tengah kan. Tapi dia letak ke atas. Mungkin satu sebab juga kalau untuk redah sungai kot. Air tak masuk. Air tak masuk. Tapi kalau dalam sangat pun Masuk juga kan. Yang ini filter kan? Yang ini dia pergi kepada air filter. Air filter. Terutamanya bila kita laluan meredah sungai dan sebagainya. Jadi filter tak masuk air dan dia akan lebih bersih lagi di sebelah atas ni. Alright. Sebaiknya brake exhaust dihalakan ke atas ataupun di tengah. Ni. Pasal diesel kan keluar banyak asap. Kita kena tanya owner lah. So dia dah gunakan tayar lipan, dah ada komplit dan bunga pun masih banyak lagi. Tak ada masalah dan kereta ni dah gunakan tinggi, dah di lift up lagi daripada ketinggian asal ni. Saya pun tak pasti berapa tinggi sebab dia tak gunakan teflon ni pun. Bila dah guna Excel tak perlu guna teflon pun. Dia dah automatic tinggi. So dia dah gunakan sistem absorber dan spring yang dah heavy duty dekat sini. Okey, mari kita tengok suspension. Sebenarnya setiap 4x4 suspension sangat penting. So, jom kita tengok apa yang ada dalam kereta ni. Biar Azhar Rani inspection dia terangkan. Okey, macam mana suspension dia? Okey, kalau kita tengok dekat sini suspension dia macam tak banyak benda nak buat dah. Semua dah okey. Saya tengok coupling dia semua masih baik, dalam keadaan baik. Dia punya dry shaft dia pun tak ada leaking, okey lagi. Alright. Yang saya nampak yang ini ini bornya ini modified ke? Ini semua dah modi. Cuma dekat dalam tu yang kena jaga tu dia punya bush tu. Oh, dalam ni. Dalam tu ada bush dan bush tu sering rosak Sering rosak bila kita main dekat laluan ekstrim dan juga dia akan mudah untuk haus dan kalau nak buat dia pun agak mahal. Ini apa ni? Ini saya tak tahu, mungkin exhaust dia. Oh, wastegate kot. Bukan kot. Ini saya kena tanya. Bukan lah, ini kepala exhaust kan sebelah sana. Bukan exhaust belah sana, ini bukan exhaust. Saya tak tahu ni untuk apa. Kita kena buka bonnet baru kita tahu. Sebab saya tak tahu enjin apa yang dia dah masuk kat dalam ni. Ada satu part kat sini, kita tak pasti apa benda ni, nampak. Satu benda yang menarik perhatian saya, dia punya rocket side step ataupun kita panggil crash bar. Crash bar. Ni crash bar ni satu ni. Dan dia terus, kalau kita tengok dia weldingkan terus ke chassis. Okey, dia boleh je sebenarnya, tapi kalau macam saya tak minat untuk buat dia di chassis. Jika ada apa masalah, kita kena buka semua ni. Satu. Saya lebih suka kita buat bracket dia, kita boleh buka part by part. Yang bahagian boleh buka yang lah kena saja. Tapi mungkin juga sebab dia dah tinggi, dia tak perlu risau tentang tu. Sebab dia takkan kacau benda lain kan. Mungkin lah saya rasa. Cuma kalau nak tukar chassis, dia kena buka semua lah. Dan tukar ni semua. Okay, so side step dah bikin. Yang dia punya apa tu crash bar ni, yang bawah dia asing lain, yang atas macam kita tengok yang body ni dia lain dia memang separate lah, dia bukan join sekali tak, ini kita buat, ni semua buat. Ni semua sebenarnya tak ada. Betul, tapi dia tak macam kereta lumba biasa kita join sekali. Tapi ini dia asing-asing. Tak, sebab dia tak macam kereta lumba sebab dia punya crash tu kita nak jaga keliling saja. Dia jarang untuk terbalik tu, percentage dia sikit. Okay, kalau macam tepi ni, crash bar sini tak ada. Tapi bagi saya, kalau ni kenapa dia tak sambung je dari sini ke sini? Untuk seluruh dia boleh dapat protection. Depend pada satu dia punya owner lah. Ada owner dan depend track dia. Mungkin dia lebih dah baca track macam mana yang dia nak masuk. Kalau track yang mungkin lebih ekstrim tu, dia kadang dia pakai semua keseluruhan. Yang boleh, dan sebelah dalam pun dia akan biasanya akan pasang lagi. So sini bahagian dalam tak ada. Saya pernah tengok yang ada bahagian dalam pun ada. Dalam pun ada, luar pun ada. Luar ada. So dia akan lebih jaga. Yang itu memang dia suka main yang terbalik punya tu. Possible akan terbalik punya lah. Dia enjoy. Dia dah ready dengan benda-benda macam tu. Dia depend pada track macam mana kita masuk kat. So kita tengok bahagian dalam dia. Okay, saya rasa dia bukan seat original. Dah ditukar. Seat original mungkin yang sebelah sana. Rasanya lah kot. Dan ini saya panggil lock brake. Okay, kalau kita tengok sini pun leaking yang agak banyak sampai ke bawah sini. Sebab tu juga sebelah sana pun kita tengok problem. Kita kena check daripada master pump brake dia sampai ke sana nanti. Okey, macam kita nampak ni adalah lock brake. Apa kegunaan ini? Dan sini ada 3 lagi.
Okay, kegunaan lock brake ni terutama daripada kereta-kereta heavy duty macam 4x4. Lock brake ni kita pasang bila dia main off-road ataupun bila dia parking dekat laluan yang kawasan yang curam, tak rata. Oh. So bila kita gunakan kereta ni, kita tarik handbrake dia. Okey. Biasanya kita akan masukkan gear. Masuk gear. Drop gear kan, Okey. untuk Supaya control. dia tak gerak ah. Tak gerak. Macam saya cakap kan, kereta ni saya boleh tolak ni. Saya percaya saya boleh tolak kalau dia boleh berjalan ni. Okey, betul. Sebab brake dia memang tak cengkam lah. Jadi bila kita masuk lock brake, ini sebenarnya dalam keadaan lock. Okey. Okey. Untuk release macam ni biasanya. Ni release. So tadi maksudnya owner ni jalan, dia dah lock, dia jalan sambil lock, dan benda ni sebenarnya akan cepat lagi hauskan dia punya disc brake dan semua betul. sebagainya. Bila kita tambah lock dekat sini, okey, kita dah sebenarnya tak perlu nak sandal dengan batu ke tayar lagi semua kan, dia akan lebih kuat lagi. Banyakkan yang masukkan, kereta saya pun dah mula pakai ni lock brake ni, dan dia banyak kegunaan lah, penting. So dia dah ada booster, dia dah ada, ini airlock, saya tak pernah pakai tapi saya tahu ini airlock ni kegunaan dia kena ada compressor dia mungkin ada kat belakang. Dia menggunakan, dia bila laluan yang tidak rata, biasanya tayar akan terapung satu. Dan bila tayar terapung, satu tayar cecah kepada darat dan satu terapung. So dia tak akan jadi fungsi 4x4, dia akan jadi two wheel saja. Oh. Dan kegunaan air locker ni akan kuatkan supaya keempat-empat tayar berjalan. Okey, air locker dengan brake locker sebenarnya adalah dua Different. benda yang lain. Dua different. Brake hanya untuk brake saja. Okey. Air locker untuk menggerakkan, membantu tayar yang terapung tu untuk sama-sama bergerak dan untuk keluar daripada halangan-halangan yang susah. Dan ini memang hanya pemandu 4x4 ekstrim saja yang pakai. Yang faham macam mana. Dia kena faham juga kegunaan tu penting, sebab kalau salah guna, dia pakai kat jalan biasa, sebenarnya dia akan lebih menjahanamkan kereta. Dia boleh rosakkan. Dia bukan di semua ketika kena pakai. Hanya pada laluan-laluan yang untuk keluar daripada obstacle saja. Okey. Dia guna. So jangan tengok orang pakai ni, kita sekadar jalan-jalan kat pekan pun nak pakai ni kan. Jadi dia tak ada function. Tak perlulah Tak perlu. So okey, kita sini nampak satu anchor kat sini. Buat apa anchor ni? Okey, anchor ni kegunaan dia bila sangkut, selain kita menggunakan winch, kita boleh gunakan anchor ni. Biasanya akan ada tali yang panjang kat sini. Tali yang panjang ni bila dibuka ni, kita boleh release ni, kita boleh angkat ni. Anchor ni macam saw kapal lah. Okey. So, katalah dia terbenam dekat dalam bukit, kita akan cari tanah ataupun kedudukan yang kuat untuk tanamkan anchor ni ke sini. So, okey. so yang ini boleh jadi untuk paut dia. Okey. Biasanya dia akan tarik dari situ. Dia tarik pakai dia punya winch lah. Tak. Dia bukan gunakan winch, ini manual lah, guna anchor ni. Dia pakai manual untuk tahan dia. Untuk tahan dia daripada jatuh, anchor ni boleh gunakan. Alright. Meriah di tengok. Sekarang kita ada Super Rocket Super Rocket bersama Azharani. Kita ada sifu kita je tak ada sini Jadi sekarang sama-sama kita buat review. Pekin dah kena halau Along pasal tak tahulah apa hal kan semalam kan. Jadi Pekin pagi ni macam sakit hati juga, dia terus pulang Dia pun tak cakap banyak dengan saya, tapi dia cakap tak best macam ni tak best dia terus pulang. So baru saya tahu Along buat hal. So tak tahulah. Along dengan Pekin memang banyak drama tu. Dia ini Along dengan Pekin biasalah drama pukul 7 petang kan. 7 petang So sikit lagi kat situ. Okey. Sini ada, kita sambung kembali ke Azharani. Yang ini menarik minat saya sebab dia gunakan LED. Lampu belakang ni menggunakan LED 12 volt. Saya macam rasa macam kalau ada saya nak letak kat Land Cruiser, dekat Land Cruiser pula. Wah, aku dah ada Land Cruiser. Aku punya Trooper Kasim Selamat tu. Nak letak ni sebab ni macam menarik dan aku rasa dia terang gila ni. Best gila. Tapi yang ini sebenarnya aksesori ke original punya design? Bukan, design tak ada macam ni. Dia bukan original design Land Cruiser Bukan. Nak lebih tepat mungkin kita kena tanya owner sebenar dia tahun bila semua, mungkin kita akan boleh lebih tahu lah. Tapi yang penting body dia original. Dan ini body ni sangat tough. Ini semua dah tanpa checker plate ni. Super heavy duty lah kira kereta ni. Super heavy duty. Dengan tengok belakang punya crash bar pun ada dah cross dah. Kereta macam ni dia tak perlu cantik macam mana pun. Macam ni pun dah cukup dan dia lebih seksi pada saya. Jadi kira kereta macam ni dia bukan untuk cantik pasal dia masuk hutan kan. Dia kena tough. Kelebihan dia tough. Kalau cantik tapi tak tough, dia akan jadi macam useless lah.
Dia penting di sini. Dia macam kalau kereta on the road kita panggil racer lah. Dia tu tak buat function kan. Engine macam mana pendapat awak tentang engine dia? Saya belum tahu lagi sebab owner dia pun tak ada kat sini. Kita kena tengok balik. Tapi Engine ni pendapat anda tengok luaran. dia dah guna. KZ Tebu. Ni enjin asal apa? Ni Enjin asal. Tahu dulu tuan dia pakai apa. ni 1KZ turbo. Kita Kita tanya ni master. mau kan master. Ini sebenarnya Yakuza dari Jepun ni. Brother Wadi ni. Kalau awak tengok muka dia betul, nampak, tengok dah sorry. Dia main hardcore. Gomenasai. Dia dah marah ni. Dia lebih bersih daripada bawah. Kalau kita tengok sebab dia tak ada leaking apa pun, semua nampak cantik lagi. Tebain dia besar. Besar lah So engine kita tak tahu spek dia lah, kita kena tunggulah owner kan. Tunggu. Alright, menarik, nampak Apa yang lebih bagus ni kalau Ezra? ada wastegate. Dia punya ni cepat sikit lah. Lagi cepat. Lagi cepat lah. Dia bila sebab intercooler dia punya ni tinggi, angin masuk cepat sikit, dia keluar sedap sikit lah. So lebih kurang macam tu je lah. Setakat ni Land Cruiser ni yang lebih detail kita check balik dengan dia punya owner ni, apa yang dia buat. Alright. Dan pada saya dia adalah sebuah shorty LC yang sangat-sangat seksi. Alright, thank you Azaharani sebagai kita punya special guest untuk hari ni. Kita review kereta Shorty Total Land Cruiser ini. Okay, so kita akan sambung shooting kami. So saya akan masuk set kembali. So kita jumpa lagi di next video ya. Kita tengok kalau kita dapat test drive ke kereta ni. Alright, jumpa di next video. Jangan lupa komen di bawah ya. Subscribe channel Kazuto Garage dan subscribe channel Azaharani juga dan Super Rocket. Okay, dan terutama Pekin Ibrahim. Alright, kita jumpa di next video. Ini